Untuk Permainan Yang Mulia, Tuan Ibu Ketua, sebenarnya kebetulan kemarin Kementerian telah mengadakan ikan oleh masyarakat yang menjadikan ianya suatu benda yang heboh sekarang. Dan Alhamdulillah, dapatan tersebut cukup menggembirakan di mana pihak syarikat telah pun membuat satu komitmen untuk mengkaji balik dan memahami akan keresahan dan juga kerisauan masyarakat umat Islam. Jadi ini menunjukkan bahawa keluarga Malaysia yang berada di Malaysia ini cukup prihatin tanpa mengira bangsa, agama dan kepercayaan. Dan kita berharap dalam masa terdekat kementerian yang mengembirakan semua pihak, mengembirakan pihak peniaga, pengusaha dan mengembirakan rakyat yang terkesan ataupun yang sensitif dengan hal tersebut. Tuan Ketua, saya rasa itu sajalah apa yang ingin saya kongsikan. Ya, Muar. Okey, sila. Saya tanya sedikit. Saya faham pendirian kerajaan dalam bab ini dan rundingan sedang berlaku berkenaan isu mungkin disalah tafsir. Persoalan saya, jika nama senang untuk disalah tafsir, saya lihat di social media ramai juga yang troll kata, adakah kita akan tukar nama coklat Daim kerana nama berkait rapat dengan Tun Daim, ataupun minuman Dutch Lady yang boleh dikaitkan juga dengan nama wanita seperti orang kata Tima, dan banyak contoh lain. Ada rakan saya di negara luar kongsikan kerana berita ni dah viral sampai ke luar negara. Ada juga minuman yang berkait rapat dengan nama seseorang presiden Parti Islam. Ya, adakah itu juga akan ditukar? Saya berharap apapun pendirian kerajaan, perkara seperti ini harus diperjelaskan supaya kes-kes lain tidak timbul kerana isu salah faham. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Adinda saya dari Muar. Terima kasih pandangan tersebut dan cukup bernas saya rasa, dan ianya suatu pandangan yang cukup baik untuk dia tengok secara keseluruhan. Kerana kita tak mahu kita tengok case by case. Lepas ni ada isu lain pula kita jawab lain. Jadi cuma saya setuju dengan apa yang dibangkitkan, dicelah oleh kekanda saya daripada Salam berkaitan bahawa isu ni sebenarnya digembar-gemburkan ataupun disensasikan untuk kepentingan politik. Saya amat setuju. Jadi kita harap selepas pada ini kita akan dapat melahirkan ataupun mewujudkan satu masyarakat yang matang, masyarakat yang berhemah dan masyarakat yang bertanggungjawab, yang tidak mengambil kesempatan atas apa saja isu untuk kepentingan dan juga untuk keuntungan setengah pihak. Itu harapan saya. Okey, sila. Salam. Speaker, saya ucapkan terima kasih kepada Timbalan Menteri kerana bersetuju dengan apa yang dikatakan sebagai satu kesimpulan lah ya, di mana malangnya di negara kita ni ramai sangat yang suka mempolitikkan isu yang sebenarnya tidak sensitif tapi sengaja disensitifkan. Dan saya harap bahawa pihak kerajaan akan berusaha untuk menangani masalah ini sehingga masyarakat kita boleh menjadi lebih matang dan membincang semua isu dengan tenang dan secara bertanggungjawab. Bukan memain emosi, main sentimen, saja nak lagakan di antara Melayu dengan yang bukan Melayu, Islam dengan yang bukan Islam dan sebagainya, sehingga menyebabkan negara kita menjadi bahan tertawa, bahan lawak oleh dunia. Saya harap itu merupakan satu isu yang boleh ditangani. Terima kasih. Okay, terima kasih. Saya setuju satu perkara itu. Kita tidak nak berbincang ataupun berdialog secara emosi, kita mesti ada rasional dan juga ada reason setiap apa yang kita buat. Kalau saya sebut sajalah apa yang ingin saya kongsikan. Apa yang ingin saya kongsikan. Boleh saya celah sedikit. Apa Kuala Langat? Menteri, saya harap apa keputusan pun apa yang kerajaan akan buat, ini bukan satu presiden untuk masa depan yang akan datang atas nama dan sebagainya. Kita ada lebih perkara penting di dalam negara kita untuk diselesaikan. Ini ialah nama saja dan ini tak terlibat dengan mana-mana pihak. So janganlah kita adakan satu presiden, lepas tu masa depan kita akan ada masalah juga dengan nama-nama yang akan dikeluarkan oleh perniagaan ataupun syarikat-syarikat berkenaan. Let's pay attention to the priorities in the country. Thank you very much. Terima kasih. Sila. Timbalan Menteri. Ya, Timbalan Menteri. Okey, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kuala Langat tadi, sebagai sama dengan apa yang dikatakan oleh Muar. Terima kasih. Ya, isu sama, Timbalan. Boleh tanya? Seputih, sila seputih. Ya, terima kasih Dipertua. Seputih. Ya, terima kasih Dipertua. Saya nak tanya Yang Berhormat Timbalan Menteri,
Jadi saya tak tahu apa berlaku dalam sesi libat urus semalam di antara syarikat timah dengan kementerian. Jadi adakah pada masa yang akan datang kesemua pengeluar minuman mereka perlu dapat kelulusan dari segi nama yang digunakan, brand yang mereka gunakan itu dengan kementerian sebelum mereka memasarkan produk mereka. Sebenarnya dalam isu timah ini, ramai orang Malaysia tidak tahu tentang negara kita ada mempunyai syarikat pengeluaran whisky. Tak tahu langsung tentang timah. Kerana ia dibangkitkan dengan ini, sekarang ia begitu popular. Sekarang ramai orang pergi cari apa itu. Pergi tanya-tanya. Jadi ini adalah semacam yang mereka nak kacau syarikat itu, sekarang dah jadikan produk itu lebih popular. Jadi soalan saya ialah, adakah yang syarikat ini kalau dia nak jalankan rebranding, tukar nama, adakah ia perlu dapat kelulusan daripada kementerian sebelum yang brand baru boleh dikeluarkan? Ni Timbalan Menteri. Timbalan Menteri, kita sebelum bagi Ipoh Timur dulu. Ya, boleh. Nanti jawab sekali. Terima kasih. Timbalan Menteri, tadi saya dengar Timbalan Menteri memang bersetuju bahawa isu ini telah pun disensationalizekan. Memang bukannya satu isu yang patut dibincangkan. Dalam konteks itu, saya nak tanya pihak kerajaan. Kenapa pihak kerajaan tidak mengambil satu pendirian yang mana, since this is a non-issue dengan izin, ini bukan satu isu yang yang betul-betul membawa apa-apa masalah. Kenapa pihak kerajaan tidak memberi free hand, menjamin satu kebebasan kepada berniaga-berniaga di luar untuk menjalankan berniagaan mereka tanpa campur tangan daripada ahli-ahli politik dari mana-mana pihak, the unnecessary campur tangan daripada ahli-ahli politik dari kedua-dua pihak. Terima kasih, Ipoh Timur. Sila, saya ingat ni. Speaker, satu ya sebelum saya naik atas tu. Okay. Pada timbalan. Okay. Sian saya kat atas tak boleh tanya. Sila. Yang berhormat Timbalan Menteri, saya rasa isu yang saya dengar ni memang kena-mengena. Sebab pada dulu kita kecil-kecil makan A&W ada hot dog. Lepas ada corny dog. Jadi macam mana anak saya suka makan hot dog, takkan saya nak kata tak boleh makan anjing panas. Jadi saya rasa ni yang penting lah. Kita kena didik masyarakat kita memikirkan secara lebih logik. Terima kasih. Setuju dengan pengerang, setuju dengan apa yang dikatakan oleh sahabat tadi. Sebenarnya kita tak mahu ianya jadi satu presiden. Lepas pada ni keluar pula root beer contoh. Ni mabuk root beer. Jadi ini mana tidak akan ada kesudahan. Jadi kita harap dengan adanya advokasi syarikat pengeluar ini dan untuk menjawab seputih sebenarnya untuk mengeluarkan nama tersebut, mereka memohon daripada MyIPO, Intellectual Property, dan apabila dimohon kita ia punya buat deskripsi nama tersebut, kenapa rasional semua sekali itu, kemudian MyIPO akan gazetkan ataupun akan wawarkan selama 2 bulan. Tapi dikatakan setelah 2 bulan dimaklumkan nama tersebut kepada masyarakat, tidak ada bantahan. Maknanya dari segi undang-undang namanya desah. Cuma bila wujud sedikit havoc ataupun keresahan dalam masyarakat, ialah kadang-kadang macam saya setuju dengan Salam kata, ada orang nak mengambil kesempatan. Saya setuju dengan pengerang bahawa nama ini kadang-kadang tidak melambangkan isu yang sebenar. Tapi ini sudah dibuat advokasi kemarin bersama dengan pengeluar, dan pengeluar nampaknya memahami hakikat tersebut, dan kita harap ianya tidak akan berlaku lagi. Kerana saya tahu ada nama Rayyan, nama Hadi, nama macam-macam berkenaan dengan ini. Dan yang penting bahawa ini minuman yang diharamkan oleh umat Islam. Itu yang penting. Kalau Islam dia tak akan mendekati benda yang sebegini. Apa nama sahaja pun dia tidak penting. Terima kasih. Saya ingat Menteri telah menutup ke nak buka lagi? Tak boleh, sila. Last. Tuan Di-Pertua, saya amat hormati pendirian yang diambil oleh YB, Timbalan Menteri, dan juga YB sekalian. Namun kalau kita masih ingat, isu ini juga ada ditimbulkan oleh Yang Berhormat Rusila sebab selaku Presiden kepada PAS sendiri. Saya kira perlu juga kita dengar pendapat daripada MP PAS di Parlimen ini, apakah pandangan mereka. Tapi kita nampak, tak tahu macam tak ada pula MP PAS pada waktu ini.
Apakah pandangan mereka? Sebab kita tidak mahu kerajaan cakap satu perkara dan mereka berada dalam kerajaan cakap perkara lain di luar. Kalau boleh beliau konsisten. Terima kasih Tuan Ketua. Satu cadangan yang baik betul. Jadi mungkin sesi sebut kita buka pada sesi lain lah. Dan hari ini sesi perihadakan 730 kita selesaikan. 730 dulu. Sesi itu saja ulasan saya betul. Ada lagi sebut Ya, ni tanya. Lain kali kalau ada orang nak keluarkan piskal, kopi, teh, boleh ataupun syarikat boleh guna nama Timah ke? Ataukah ini adalah satu nama yang di-ban, dilarang, digunakan di mana-mana tempat, mana-mana produk? Saya rasa tidak sebegitu. Sebenarnya nama tu nama Timah kemudian dikaitkan dengan benda yang memabukkan. Itu makna ada kontradik. Nama Timah tapi bila saya kat sebut mengatakan Timah ni sebenarnya tin, bukan nama orang. Itu kata dia. Dia ada rasional dia. That's why Maipo luluskan kata tersebut. Jadi bukan kita nak ban nama Timah tersebut. Saya rasa seperti fahamlah apa yang saya maksudkan. Terima kasih. Soalan lagi. Last je lah penutup. Dah habis hari ni apa? Last. Saya minta saya serahkan kepada Jualan Menteri kalau nak berhenti. Dia last pada Baik, salam. Dia macam nama Timah tu syarikat itu menjelaskan ianya bijih Timah. Ya, dan gambar tu walaupun nampak macam ulama tetapi ianya adalah gambar seorang resident British ya pada ketika itu. Kalau kita dengar secara rasional mungkin kita boleh terima, tetapi kalau kita nak gunakannya sebagai satu isu untuk menimbulkan ketegangan dan sebagainya, memanglah ada macam-macam yang boleh ditimbulkan ya. Begitu juga saya sebut tentang ICERT, ianya merupakan satu usaha untuk menamatkan diskriminasi berdasarkan pada kaum, tapi tak sempat kita nak bahas. Dah digerakkanlah apalah inilah kata agung akan terjejaslah Sultan Melayu akan anulah macam-macam. Seolah-olah kita ni sokong diskriminasi berdasarkan kepada bangsa. Dan itu memberikan satu gambaran yang buruk terhadap negara kita. Ya, lalu saya harap bahawa semua persoalan dapat kita bahas dengan cara yang tenang, rasional, bukan menggunakan kesempatan untuk nak menimbulkan ketegangan dan sebagainya. Itu je lah. Saya harap itulah sebagai pengajaran bagi kita. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak dengan penjelasan yang diberi dan diharap selepas lulusnya Akta 730 ini, semua ahli-ahli parlimen kita akan berbincang dengan rasional, dengan waras dan juga dengan terbaik untuk agama, bangsa dan negara. Betul itu saja. Sekian. Terima kasih.